Sunnah juga adalah benda sunat. Benda sunat ini buat dapat pahala, tak buat rugi. Jangan pakai takrif lama. Takrif lama orang pakai, sunat adalah buat dapat pahala, tak buat tak apa. Bila pegang tak apa, sampai sudah tak buat amalan sunat. Ngapa tak mengaji lepas sembahyang? Sunat aja, baca dapat pahala, tak baca tak apa. Ngapa tak puasa Isnin Khamis? Sunat je kan, puasa dapat pahala, tak puasa tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala wal riba waz zina wal mihan wasu'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima segala ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-nikmatmu. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita berkumpul untuk menyatakan kegembiraan kita di atas keputeraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafiz Syamsuddin, dia ada bersyair di dalam Al-Husnul Maqsid fil Amalil Maulid yang dirakamkan dalam Rasail Hammah wal Mabahith Qayyimah, disebutkan, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhalladan ata annahu fi yaumil itsnin daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada fama dhannu bi abdil ladzi tula umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Kalaulah seorang kafir bernama Abu Lahab yang memang sudah ada celaan padanya, yang mana akan dibinasakan kedua-dua tangannya dan dia kekal dalam neraka jahim di dalamnya, namun datang keistimewaan kepadanya pada setiap hari Isnin, akan diringankan azab kerana kegembiraannya ketika kelahiran Rasul yang mulia. Maka apakah pendapatmu? Apakah ganjaran kepada seorang yang sepanjang umurnya sentiasa bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam tauhid yang sempurna? Hadirin hadirat sekalian, malam ini sempena kita memperingati Maulid Rasul bagi peringkat Masjid Negeri Sultan Ahmad I. Kita akan bincangkan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, iaitu ini perkataan yang paling popular sejak daripada kita duduk dalam pandemik ini, iaitu perkataan SOP. Biasa SOP ini Standard Operational Procedure ataupun SOP lah, piawaian standard.
Tetapi kita jangan lupa, dalam keadaan kita memahami SOP ni sebagai Standard Operational Procedure, sebagai Muslim, SOP ni juga boleh dipahamkan dengan maksud sunnah is our priority. Sebab sebagai umat Nabi SAW, yang menjadi tali penghubung kita dengan baginda Nabi adalah sunnah dia. Kita tidak pernah jumpa Nabi, dan yang menghubungkan kita dengan Nabi satu-satunya adalah sunnah-sunnah baginda. Dan sunnah Nabi ini begitu istimewa kerana tidak ada Nabi-Nabi yang lain dalam dunia yang kehidupan mereka dirakamkan dengan begitu terperinci sekali. Walaupun jumlah Nabi-Nabi ni ada ramai, banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup sunnah Nabi Muhammad jadikan teladan. Gema takbir di subuh hari semayang awal jadikan amalan. Nabi terakhir tidak akan ada ganti, sunnahnya kekal jadi ikutan. Jaring puput merata-rata, campak bilis ke dalam pukat. Keringlah laut menjadi tinta, takkan tertulis semua sunnahnya Nabi Muhammad. Sememangnya baginda Nabi SAW, dia telah meninggalkan kepada kita sunnah-sunnah yang begitu banyak sekali. Begitu banyak sekali. Cantik kuntumpan bunga dahlia, pokok melati tepi perigi. Baginda Nabi junjungan mulia, halus pekerti indah peribadi. Halus duri pokok semalu, hijau daunan disentuh kuncup. Sunnah Nabi ingatlah selalu, buat amalan kan damailah hidup. Cuma pada malam ini kita nak belajar dan melihat apakah yang dimaksudkan sebagai sunnah. Hadirin hadirat sekalian, sunnah Nabi ini ada beberapa pengertian. Pertama, sunnah Nabi ini didefinisikan sebagai lawan kepada bid'ah. Itu sunnah. Jadi bila kita dengar orang sebut perkataan sunnah, ianya juga bermaksud apa saja yang berlawanan dengan bid'ah. Antara contoh penggunaannya ketika Nabi bersabda dalam hadis Irbad bin Sariyah, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup selepas daripada kematianku nanti, kamu akan menyaksikan perselisihan yang begitu banyak. Fa alaikum bisunnati, itu Nabi sebut. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il muhtadin wal khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Nabi sebut apabila perselisihan begitu banyak, solusinya pegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang dapat petunjuk dan juga mereka ni berilmu. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawaqis. Maka gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kamu. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atun dalalatun. Dan berhati-hatilah kamu terhadap perkara bid'ah. Sesungguhnya setiap bid'ah yang dibuat-buat itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Ini makna sunnah yang pertama. Makna sunnah yang kedua adalah apa saja perbuatan yang membawa kepada makna mandub ataupun mustahab, iaitu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dalam bentuk anjuran, dan dianya bukan satu benda yang diwajibkan. Contohnya Nabi pernah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka ini gosok gigi setiap kali nak semayang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bayangkan kalau benda ini diwajibkan, sudah pasti huru-hara lah kita. Tetapi Nabi mengatakan kalaulah tidak keberatan, artinya kalau kita buat benda itu membawa makna mandub ataupun mustahab, ataupun dalam bahasa kita lebih mudah dipaham, amalan sunat. Sunnah juga adalah benda sunat. Benda sunat ini buat dapat pahala, tak buat rugi. Jangan pakai takrif lama.
Ta'rif lama orang pakai sunat adalah buat dapat pahala, tak buat tak apa. Bila pegang tak apa, sampai sudah tak buat amalan sunat. Ngapa tak mengaji lepas sembahyang? Sunat aja, baca dapat pahala, tak baca tak apa. Ngapa tak puasa Isnin Khamis? Sunat je kan, puasa dapat pahala, tak puasa tak apa. Jadi bila pegang kaedah tak apa, kita tidak jadi gairah beribadah. Tapi kalau pegang kaedah buat dapat pahala, tak buat rugi, maka dia akan berusaha. Macam hari esok, hari Khamis, puasa sunat. Bagi orang yang pegang kaedah buat dapat pahala, tak buat rugi, dia akan puasa pada hari esok. Baik itu Allah Ta'ala dalam hadis qudsi menyebut, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hamba-hambaku yang berusaha nak dekat pada aku dengan buat ibadat sunat, aku akan cinta kepada dia. Jadi yang dimaksudkan sunnah yang kedua adalah perkara-perkara mandub ataupun mustahab. Yang ketiga, makna sunnah adalah sunnah qauliyah. Apa makna sunnah qauliyah? Apa sahaja perkataan yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam pelbagai sempena dan tujuan. Kita orang Melayu lebih kenal sunnah qauliyah ini dengan sebutan al-hadis. Kita lebih kenal dengan al-hadis. Bila kita membicarakan tentang al-hadis ni, tuan-tuan, maaf kalau kita katakan malam ini, orang kita ni kalau bab mengaku cinta Nabi memang hebat. Aku cinta Nabi, pakai macam-macam simbol lambang mengatakan dia cinta Nabi. Tapi daripada segi cinta kepada sunnah qauliyah, hadis-hadis Nabi itu kurang. Tuan-tuan, dan dalam masjid ini berapa hadis Nabi tuan-tuan hafal? Hadis Nabi ni apa yang keluar daripada mulut Nabi. Dan hadis Nabi inilah yang menjadi mata rantai yang menghubungkan kita dengan Nabi. Kita dengan Nabi gambar tak ada, kita tak tahu benda rupa Nabi. Kita nak tengok Nabi kena pergi ke Madinah, tengok makam Nabi. Tapi yang menjadi mata rantai yang tak pernah putus antara kita dengan baginda adalah kata-katanya. Tapi berapa ramai orang yang sudi menghafal kata-kata Nabi? Tak ramai. Ada orang dia boleh hafal dialog cerita Bobby Sanggam, cerita Hindustan, dia pun tak reti cakap Hindustan, dia boleh hafal lagu Hindustan, dia boleh hafal. Anak-anak muda minat Korea, babak dialog dalam cerita Korea, itu Squid Game ke apa, hafal. Dia boleh hafal sebab dia minat. Macam kita minat P. Ramlee contoh, filem dia dialog semua kita ingat. Orang petik je satu perkataan satu lain, kita boleh sambung plot lain yang lain. Tapi bagaimanakah dengan kata-kata Nabi SAW? Tak ramai. Tuan-tuan sekalian, hadis adalah pengobat rindu kita kepada Nabi. Baik itu rindu ni, pengobat rindu adalah suara. Pengobat rindu bukan pemandangan tapi suara. Maksud saya begini, tuan-tuan, nanti kalau orang yang tersayang dengan kita meninggal, ada satu momen kita akan rindu pada dia. Kita rasa satu perasaan kalalah dia ada masa ini. Maka untuk mengubat rindu itu, salah satu cara yang paling terbaik adalah mendengar semula suara dia. Ada orang pernah jumpa satu orang pakcik makan kedai mamak, makan roti canai, dia letak telefon di depan, dengar suara perempuan, mungkin isteri dia lah, orang kata isteri dia ramanya. Abang makan apa? Dengar suara bercakap. Agaknya mungkin orang lama pasang telefon pakai speaker lah. Abang makan apa? Dia bilang makan roti canai. Tak ada tekan-tekan lagi. Kang bawa balik sikit. Kang bungkus lah. Bila diperhatikan, rupanya dia bukan bercakap dengan telefon. Rupanya orang tua ni dia pasang WhatsApp, dia dengar balik mesej lama. Isteri dia dah kembali ke rahmatullah.
Jadi dia nak ngobat rindu, dia dengar suara. Sebab itu tuan-tuan ada WhatsApp, taik WhatsApp bagus, tapi sekali-sekala rakam suara juga. Orang panggil voice note ke voice mail, begitulah. Tekan juga lambang speaker mikrofon itu. Abang nak balik dah ni, kan jangan kunci kan. Biasakan juga bercakap. Orang kan kata kita pemalas, malas menaik. Dah, kalau takdir kita dah tak ada nanti, itulah pengubat rindu. Maka kita dengan Nabi SAW yang menjadi hilang rindu kita bila mendengar hadis-hadis dia. Tapi perasaan ini tak wujud di kalangan masyarakat kita. Dia faham kalau sunnah Nabi ni menikah dua, contoh itu sunnah lah katanya. Makan lutut angkat satu, makan kambing, sunnah Nabi lah. Tetapi hadis Nabi yang merupakan sunnah qauliyah tu tak ramai orang yang letakkan priority. Baik itu orang Islam di India, ada kawan saya pergi ke India, orang sana begitu hormat kepada hadis, sehingga kan kalau ziarah orang sakit, kalau kita di sini ziarah orang sakit, kita baca Quran, baca Yasin. Di ICU mana kita baca Yasin. Tapi orang di India, Quran dia baca, tapi dalam masa yang sama mereka juga membaca hadis-hadis Nabi kepada orang yang sakit. Baca hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul wa hijratuhu ila Allah wa rasul. Baca hadis. Sampai kawan saya tanya, ente baca hadis apa hal? Dia kata, aku baca hadis kerana nak mengambil barakah daripada mulut Nabi SAW yang mulia, kata dia. Yang mulia. Cuma adalah baru-baru ini kita tidaklah nak berdebat ke apa dah. Ada sedikit kekhilafan di kalangan rakan-rakan kita yang memberikan pandangan bahawa hadis yang sampai kepada kita ini tidak mesti daripada mulut Nabi SAW. Ada beberapa orang rakan-rakan kita yang mungkin tersasul agaknya. Mereka mempertikaikan ya ke hadis hak sampai ke telinga kita sekarang ini direct daripada mulut Nabi SAW. Mungkin juga pembahagian hadis berdasarkan kategori sahih, hasan dan bagai-bagai lagi, itu hanyalah sangkaan perawi sahaja. Dan mereka bertanya, berapa orang perawi itu yang pernah berjumpa dengan Nabi? Adakah betul itu yang Nabi ucapkan? Kita ingin memberikan pendapat bahawa hadis ini dibina daripada rantaian perawi, dan kita akui bahawa memang perawi dia tidak ada yang mendengar direct daripada Nabi SAW. Itu kita akui. Cuma kita risau kalau tak dikekang, kita khawatir akan muncul pula gerakan baru, fahaman baru yang meragui keabsahan hadis sebagai sumber perundangan Islam. Dulu kita pernah ada kelompok yang mempertikaikan hadis. Mereka berhujah bahawa pembukuan kitab-kitab hadis, terutamanya 6 buku hadis yang utama, kita panggil Kutubus Sittah, itu hanya diterbitkan pada akhir abad kedua dan permulaan abad ketiga Islam, iaitu antara 200 dengan 300 tahun selepas Nabi wafat. Jadi mereka mempertikaikan setakat mana kita boleh yakin benda tu daripada Nabi, sebab gap masanya 200 hingga 300 tahun. Kumpulan ini dulu muncul. Mereka siap buat pantun, barang siapa mengikut hadis mudah sahaja disesatkan iblis. Sesiapa mengikut tarekat pasti terikat dengan sesat. Siapa mengikut ijma' ulama pasti tercampak dalam semak. Sesiapa mengikut kias nanti harta dan bini kena rampas. Siapa mengikut ahli sunnah wal jamaah dia menjadi pendusta dan bid'ah. Siapa mengikut Imam Syafi'i pasti dia menganiaya diri. Siapa mengikut Imam Hanafi pasti dia susah hati. Pasti siapa yang mengikut Imam Maliki jadilah ia seperti agama Yahudi. Dan panjang lagi lah pantun ini. Dan pengikutnya ramai.
tetapi telah berjaya dikekang oleh pihak pemerintah. Kita khawatir bila muncul pula hak baru, pertikaikan lagi, retak lagi. Tuan-tuan sekalian, ingin saya menjelaskan, para perawi memang tidak dengar direct pada Nabi. Saya ambil contoh, Bukhari dan Muslim tak pernah dengar daripada Nabi. Mana dan bukan zaman dia. Bahkan kalau kita ambil hadis yang paling masyhur, innamal a'malu binniyat, hadis pertama dalam hadis 40 Imam An-Nawawi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari tak pernah jumpa Nabi. Dia mengambil hadis itu daripada Abdullah bin Az-Zubair bin Isa Al-Humaidi. Al-Humaidi pun tidak pernah jumpa Nabi. Al-Humaidi diambil daripada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah pun tak jumpa direct, dia ambil daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya diambil hadis itu daripada Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith. Muhammad bin Ibrahim ambil daripada Al-Qamah bin Waqqas. Al-Qamah bin Waqqas ambil daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan hanya Umar saja yang dengar sendiri daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau nak petikai, tak selesailah pekerjaan kita. Yang mendengar betul Umar saja. Tapi berapa ribu tahun jarak Umar dengan kita. Bila kita mempertikai rantaian riwayat, satu perkara kita ingat, kita akan meruntuhkan struktur perundangan agama. Saya ambil contoh ni, kalau nak kelahi, kita baca Fatihah ini betul ke ngikut Nabi? Kalau nak kelahi, apa dalil mengatakan yang kita baca hari ini sama sebiji mulut Nabi? Tak ada. Tapi kita jadi yakin bacaan kita sekarang tepat daripada Nabi kerana rantaian riwayat. Kita orang Melayu Nusantara khususnya, bacaan Quran kita adalah mengikut qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Itu rantaian perawinya. Kita kaji. Hafs dia berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaki dengan Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami pernah talaki dengan 5 orang sahabat Nabi, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan 5 orang sahabat Nabi ini talaki direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita nak petikai, ya ke Asim tu betul ke, toh dia main takat. Dah macam mana gaya Fatihah kita? Dah, kita bina atas keyakinan. Tuan-tuan sekalian, ulama hadis ini dia punya teliti lebih teliti daripada juru audit ISO. Kalau orang audit ISO, audit Jabatan Audit Negara, rasa dah teliti dah. Para ulama hadis dia punya teliti kalah kita. Saya ambil contoh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dia susun kitab Al-Jami'us Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulillah wa sunanihi wa ayyamihi. Panjang kitabnya, tapi kita lebih kenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini dia ambil hadis daripada 80,000 orang perawi. Imam Bukhari punya rajin. Dia ambil pada 80,000 perawi dan dia dapat hadis sebanyak 600,000 hadis. Dia kumpulkan. Adakah dia terus terbit saja? Tak. Dia buat research kajian selama 16 tahun. Dia kaji orang ni, dia kaji orang ni, gini, dan dia pilih 7,525 hadis yang terbaik daripada sekian banyak hadis yang dia kumpul. Dan dia simpan sebanyak 4,000 hadis. Ada 4,000 hadis takkan berulang pada kitab lain atau bab lain. Ada 2,602 hadis sahih, ada 1,314 hadis mu'allaq, dan ada 1,341 hadis muttabi'. Begitu telitinya Imam Bukhari. Dan ada 90,000 para ulama yang talaki kitab ini direct daripada Imam Bukhari, mengadap, belajar daripada dia.
Sama juga dengan Imam Muslim. Imam Muslim dia susun kitab Jami'us Sahih. Selepas dia saring sebanyak 300,000 hadis, dan dia mengambil masa selama 15 tahun untuk nak susun hadis itu. Daripada 300,000 dia tapis, tinggal 12,000 hadis saja. Adakah kita nak mempertikaikan ketelitian para ulama-ulama ini? Imam At-Tirmizi rahimahullah, dia di penghujung usia dia jadi cacat penglihatan, buta. Satu hari dia berjalan dalam keadaan dia tak nampak. Dia beritahu kepada anak buah dia, seingat saya jalan di sini ada pokok. Kalau pokok tu tak ada, beritahu pada saya. Orang pergi cek, pergi balik dekat dia, tuan guru, tak ada pokok. Menangis dia. Awak dah cek betul-betul tak ada pokok? Tak ada tuan guru. Nangis. Dia kata beginilah, ambil semua saya punya hadis Tirmizi yang saya dah susun itu, bakar semua. Bakar semua. Kenapa tuan guru? Saya takut saya salah. Sebab saya, macam mana saya boleh lupa di situ ada pokok? Orang pergi tanya orang asal kampung situ, ada tak pokok? Ada, rupa kena tebang dah. Lega Imam Tirmizi. Punya dia jaga, jangan sampai kerana kealpaan aku, hadis-hadis yang diwariskan kepada generasi akan datang adalah kerana aku salah menghafalnya. Tuan-tuan nak petikai, ialah mereka tidak sempurna, tetapi mereka sangat teliti. Ayolah muslimin muslimat sekalian, kita nak jadi seperti Imam Bukhari, Imam Muslim apa semua ni kita semua cak ayam belaka ni, tak lepas. Nak apa hadis 40 pun tak lepas. Dia tuan-tuan, para ulama ni yang jago dalam bidang hadis ini, mereka ni hadis ni dihafal ratus ribu. Sebab tu kadang kita malu, ya Rasulullah, saya malu ya Rasulullah, kalau lalu di makam Nabi, ya Rasulullah, saya malu ya Rasulullah, saya mengaku cinta Tuhan, hadis Tuhan pun saya tak hafal lagi. Sedangkan para ulama ini, sebab itu di negara-negara Arab, di kalangan disiplin para ulama, gelaran Al-Hafiz bukan diberikan kepada orang hafal Quran, tapi Al-Hafiz diberikan kepada orang yang hafal hadis. Terbalik di Malaysia. Di Malaysia hafal grade daripada mak tafiz ke mana-mana pondok kajian Quran, Al-Hafiz lah nama dia. Ulama-ulama antarabangsa tak, mereka hanya menggunakan istilah Al-Hafiz kalau mereka boleh menjaga dan menghafal hadis dalam jumlah yang begitu banyak. Ada khilaf ulama. Berdasarkan perselisihan ini ada disebutkan oleh Ahmad bin Abbas An-Nasai ketika dia bertanya sendiri kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sa'altu Ahmad bin Hanbal anir rajulin yakun ma'ahu 100,000 hadisin. Aku pernah tanya kepada Ahmad bin Hanbal, tuan guru, kalau orang tu hafal 100,000 hadis, bolehkah dia digelarkan sebagai ahli hadis, ulama hadis? Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, berapa? 100,000. Tak boleh lagi. Sikit, bagi dia sikit. Imam Ahmad bin Hanbal bila orang tanya kalau orang tu hafal 100,000, dia kata sikit. Apa sebab? Kana Ahmad bin Hanbal yahfazu alfi hadithin. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1,000,000 hadis. 100,000 nothing. Manakala Imam Ahmad bin Hanbal jumpa kita, mucak ayang. Dia kata mucak ayang. Satu hadis pun mu tak hafal, dak awak cetong dia kata. Dia hafal 1,000,000 hadis, kata Imam Abu Zur'ah. Orang tanya kepada Imam Abu Zur'ah, awak ni biar betul, banyak sangat 1,000,000 tu, awak tahu di mana? Wa mayudrika, awak tahu di mana dia hafal 1,000,000 hadis? Kata Abu Zur'ah, zakartuhu wa akhadtu alaihi al-abwab. Saya tahu sebab saya nak murid dia, saya mengaji dengan dia. Ahfaz 100,000 hadis. Saya sendiri hafal 200,000 hadis. Kata Imam Abu Zur'ah. Kata terror betul awak hafal 200,000 hadis. Kama yahfazul insan qul huwallahu ahad. Saya alhamdulillah hafal hadis macam orang hafal qul huwallahu ahad.
kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ni boleh kita cerita-cerita tentang orang-orang yang menguasai hadis ini banyak direkodkan dalam kitab-kitab, antaranya karya Ibn Jauzi ada cerita jago-jago hadis ini. Tapi saya tidaklah bermaksud hadis ni wajib hafal, tak. Dan tidak juga bermaksud kalau nak jadi ulama mesti hafal hadis, tak juga. Sebab kalau seseorang itu dia pernah mengaji manhaj muhaddithin, dia kaji tentang bibliografi hadis, dia pernah belajar dirasat al-asanid, dia pernah belajar ilmu jarah wa ta'dil, dia pernah belajar hadis-hadis dan juga isu-isu semasa, dia kaji teks hadis, takhrij hadis, ahadis ahkam, maka itu sudah memadai untuk dia menjadi seorang jago dalam bidang hadis. Tetapi para ulama ini segala ilmu-ilmu asal hadis dia dah champion dah. Dia nak bezakan dia dengan ulama lain, dia hafal hadis. Sebab itu ulama hadis dia ada tingkatan-tingkatan dia. Dia ada peringkat al-musnid, dia ada peringkat atas al-mufid, ada peringkat lagi al-muhaddis, ada peringkat atas lagi al-hafiz. Orang yang sampai peringkat al-hafiz ini, mereka ni ulama hadis yang mengetahui tabakat-tabakat perawi, martabat perawi, dan mereka ni memang alim ilmu jarah ta'dil, tahu membezakan antara sahih dengan tidak sahih, dan mereka ni minimum hafal hadis 100,000 hadis baru jadi al-hafiz. Siapa ulama yang duduk dalam gelaran al-hafiz? Antaranya Imam Al-Baihaqi, Imam As-Suyuti, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Az-Zahabi, dan ramai lagi. Adakah itu yang paling terror? Tak, paling atas lagi panggil Imam Al-Hujjah. Al-Hujjah ini pula mereka ni ulama yang juga champion dalam bidang ilmu hadis, tetapi yang membezakan mereka dengan golongan al-hafiz, mereka menghafal tidak kurang 300,000 hadis dengan perawi yang lengkap, sanad dan matan. Siapa yang tergolong dalam kelompok ini? Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Ad-Darimi, Imam At-Tabrani, dan beberapa orang ulama lagi. Champion semua ni, jago-jago. Di atas daripada Al-Hujjah dia panggil Al-Hakim. Ulama hadis tarah Al-Hakim dia hafal lebih pada 300,000 hadis dengan sanad yang lengkap. Antara yang masyhur dengan gelaran Al-Hakim ini Imam Syafi'i, mazhab yang kita pegang, ataupun Imam Al-Hakim An-Naisaburi, Imam Malik bin Dinar, Imam Lais bin Sa'ad, dan adalah beberapa ulama-ulama yang lain, termasuklah Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi. Ini semua sampai tahap bawah sikit saja daripada Amirul Mukminin fil hadis. Dia peringkat paling tinggi sekali ulama hadis ini adalah Amirul Mukminin fil hadis. Gelaran Amirul Mukminin fil hadis ini gelaran yang diberikan kepada ulama yang paling menonjol dalam bidang hadis. Hafalan dia banyak macam orang lain juga, tetapi dia paling terkehadapan dalam kajian hadis. Kalau ulama mutaqaddimin yang dapat gelaran Amirul Mukminin fil hadis, antaranya Asy-Syu'bah bin Hajjaj, antaranya Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rawahih, begitu juga Ahmad bin Hanbal, Daraqutni, dan yang paling masyhur sekali Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini semua jago. Dan di kalangan ulama mutaakhirin Ibn Hajar Al-Asqalani. Marilah tuan-tuan sekalian, kita usahalah hafal hadis. Mungkin orang akan kata, pok-pok ni ulama ni bolehlah ustaz, dia orang Arab. Orang Arab ni mudah ngapalnya. Untuk makluman tuan-tuan, majoriti ulama hadis bukan orang Arab. Bukhari bukan orang Arab, Muslim bukan orang Arab, dia orang macam kita. Bahasa pertuturan, bahasa ibunda dia bukan bahasa Arab, tetapi mereka hafal sebab cinta. Jom kita hafal hadis. Kalau tuan-tuan nak mulakan hafal hadis, jom kita hafal 40 hadis. Padan dah. Hafal 40 hadis ni padan dah. Untuk level-level kita ni padan dah. Hadis 40 ni banyak kitab-kitab yang ada, tapi yang paling masyhur sudah pasti Al-Arba'in An-Nawawiyah,
kitab hadis 40 Imam An-Nawawi. Tetapi bukanlah Imam Nawawi saja yang buat kitab hadis 40. Para ulama yang menyusun kitab hadis 40 ni tak terkira ramainya. Dan ulama pertama yang menyusun hadis 40 adalah Abdullah Ibnul Mubarak. Ini orang yang pertama. Sebagaimana yang disebut oleh Imam An-Nawawi di dalam muqaddimah dia pun, kitab 40 hadis, dia kata orang pertama adalah Ibnul Mubarak, kemudian diikuti oleh Muhammad bin Aslam At-Tusi, Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, Abu Bakar Al-Juri dan ramai lagi. Hadis 40. Kenapa para ulama susun hadis 40? Kenapa tidak 20? Kerana tidak 30? Ada sebabnya. Hadis 40 ni dia banyak fadilat. Dia banyak fadilat. Fadilat dari segi apa? Ada satu riwayat yang disebut oleh Imam An-Nawawi, man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athallahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa-siapa yang hafal 40 hadis daripada hadis Nabi, Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat di dalam kelompok, kluster, kumpulan ulama dan fuqaha. Maknanya kita di dunia bukan ulama. Kita di dunia mungkin kerja engineer, kerja arkitek, kerja profesional, kerja doktor. Tetapi disebab kita hafal hadis 40, bangkit daripada mahsyar esok, kita akan disuruh duduk bersama para ulama. Sebelah kita Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Kita heran, apa aku duduk kelompok ni salah alamat kau? Tak, fadilatnya engkau hafal 40 hadis. Baik tu ada masa hafallah 40 hadis. Fadilat ada. Kita ni tidaklah benak sangat nak menghafal sebenarnya. Sebab saya pernah jumpa orang, dia boleh hafal jampi serapah macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun amatik aji taming wajah kelambi kursi kuning sakilan segi blok kendek otot ku kawat balung ku besi kulit ku tembaga daging ku wajah kap karepet baru kot keminulan wajah intim mekangkang. Amda pedah hok ngapa? Ni untuk kebal ustaz. Oh, apa untuk kebal? Ada apa hadis? Dok dang, dok dang. Dia boleh hafal jampi serapah Jawa kuno, dia tak ada nak hafal hadis Nabi. Ada orang kampung apa, Bismillahirrahmanirrahim, di wadi manikam besi tikam ke besi, besi temin besi temaga bersarik lilik pinggang 12 pinggang, tikam bukit-bukit runtuh, tikam gunung-gunung roboh dengan berkat ya qahar ya qahar ya qahar. Ni untuk benda ni nak pergi berlawan dengan orang. Oh, hadis ada apa? Dodang dodang juga. Janganlah gitu. Kalau awak boleh ngapal jampi serapah, maknanya tak adalah benak sangat nak ngapal hadis tu, bolehlah ngapal hadis. Dalam riwayat yang lain, siapa-siapa hafal 40 hadis, ba'athahullah yaumal qiyamah faqihan aliman. Dia dibangkitkan daripada mahsyar bersama kelompok ahli fiqh. Kalau dalam riwayat Abu Darda disebutkan, siapa yang hafal 40 hadis, kutiba lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Kata Nabi, aku akan beri dia syafaat dan aku jadi saksi kepada dia. Hafal 40 saja. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, siapa hafal 40 hadis, adkhal min ay abwabil jannah syi'ta, mu masuklah surga dari mana pintu yang kamu nak. Dalam riwayat daripada Ibnu Umar, siapa-siapa hafal 40 hadis, kutiba fi zumratil ulama wa hashr fi zumratil syuhada, dia dikumpulkan sebagai ulama dan diletakkan dalam kelompok syuhada. Jom kita hafal hadis. Nanti tuan-tuan cari di pasaran 40 hadis Al-Arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kita hafal hadis ini pahala besar. Pahala besar, lebih besar daripada hafal jampi serapah. Lebih besar pahala daripada hafal lagu Korea, lagu Hindustan. Lebih besar lagi. Ada satu hadis Nabi sebut, naddarallahu ra'a sami'a maqalati fawa'aha wa hafiza wa ballaghaha. Kata Nabi, Allah akan kurniakan nudrah. Apa makna nudrah? Satu cahaya pada muka orang yang suka dengar hadis, orang yang berusaha memahami hadis, kemudian wa hafidhaha, dia usaha untuk hafal hadis, wa ballaghaha, dan dia sampaikan pula pada orang. Jadi salah satu yang Nabi sebut, orang yang hafal hadis. Jadi kalau kita mula hari esok, sebulan lebih, dapatlah kita 40 hadis. Tapi pengalaman saya jumpa dengan orang hafal hadis 40 Nawawi,
Masuk hadis kedua dia tutup buku dah. Tak larat ustaz, panjang sangat dah hadisnya, panjang tak daya dah. Aku tak daya dah. Tak apalah ustaz, saya ngapal Quran je lah. Ya betul juga. Ngapal Quran tu bagus, boleh bawa semayang. Apa hadis tak boleh bawa semayang. Tapi kecintaan, cinta yang terbukti. Kalau ada 40 hadis dapat hafal, upgrade lagi, naik kepada kitab Umdatul Ahkam an Sayyidil Anam. Ini karya Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Kitab Umdatul Ahkam ni dia ada 500 hadis. 500 hadis ini yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kita ambil dua-dua. Kalau tuan-tuan nak baca kitab hadis Bukhari saja banyak sangat. Sahih Bukhari saja ada 7,500 hadis. Sahih Muslim saja ada 12,000 hadis. Jami' Tirmizi ada 4,000 hadis. Sunan Abu Daud ada 5,000 hadis. Sunan An-Nasa'i ada 5,750 hadis. Sunan Ibnu Majah ada 4,300 hadis. Banyak sangat. Tapi ada ulama dia rajin buat summary, dia kumpulkan 2 hadis jadi 500 yang terbaik. Bulughul Maram kita baca, Umdatul Ahkam kita baca, dapat 500 hadis. Jadi kalau tuan-tuan hafal dah ada 540 hadis kalau rajinlah. Katalah 540 hadis dah boleh hafal, naik lagi kitab Bulughul Maram. Ni karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi marilah kita sebagai tanda cinta kepada Nabi, sunnah Nabi yang pertama iaitu sunnah qauliyah, hendaklah kita usaha hafal. Yang keempat, sunnah Nabi adalah sunnah fi'liyah. Apa makna sunnah fi'liyah? Apa saja yang dilakukan atau dikerjakan oleh Nabi, khususnya dari segi pelaksanaan ibadat, semayang dan bentuk-bentuknya, rukun-rukunnya, pelaksanaan haji, macam mana nak wukuf, macam mana nak ngutip batu, semuanya ada pelakuan Nabi. Bagaimana Nabi menjatuhkan penghakiman misalnya, semua itu ada ditunjukkan, dan ini wajib kita ikuti. Kata ulama, sunnah fi'liyah Nabi ini dia ada dari segi jinsun, adadun, kaifiyatun, zamanun, makanun. Jinsun jenis ibadat Nabi buat, jenisnya mesti sama dengan kita. Nabi korban unta, lembu, kambing, maka kita pun kena korban unta, lembu, kambing. Tidak boleh ubah. Tuan-tuan tak boleh kreatif. Boleh tak saya buat sembelih korban tahun ni ayam serama? Tak boleh. Sebab sunnah fi'liyahnya 3 kategori haiwan saja. Dan boleh tambahan yang keempat, haiwan yang lahir dari 3 yang pertama. Pertama lembu, unta, adik-beradik unta. 2 lembu, adik-beradik lembu. 3 kambing, adik-beradik kambing. Yang keempat, apa yang beranak dari 3 yang pertama. Lembu kahwin dengan kambing, dapat anak nama lembing. Lembing boleh buat korban. Lembu kahwin dengan kerbau, dapat anak nama lembau. Lembau boleh buat korban. Selain daripada itu tak boleh. Sama juga dari segi adadun, bilangan. Sembahyang Zuhur 4 rakaat tak boleh ubah 16 rakaat. Dari segi kaifiyatun, tata cara, Nabi ajar Fatihah mesti baca iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Mu baca Quran mesti ikut bacaan lagu orang Arab dan suara mereka. Maknanya imam dia tak boleh baca Quran langgam Jawa, tak boleh. Dia tak boleh nyanyi pula, ngaji pakai irama Melayu Deli, irama dangdut, buat lagu Piramli, tak boleh. Sebab mesti ikut SOP dia. Mu kena baca ikut bacaan lagu Arab. Bayati, Sobah, Hijaz, Nahwan, Ras, ataupun Bayati, Hijaz, Nahwan, Rasikah, itu contohnya. Tak boleh buat. Hatta kalau buat lagu syair Arab pun Nabi tak beri. Dia lagu Quran ada lagu dia. Macam contoh ada syair Ramal. Syair Ramal ni syair puji-pujian. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Lagu tu lagu Ramal. Itu pun Nabi tak bagi buat lagu Quran. Wadduha wal laili idza saja. Salah, Nabi tak benarkan. Itu tara syair Arab. Apatah lagi nak buat lagu getaran jiwa, lagi tak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berdosa pula ukurnya. Dan mungkin keluar pada masjid boleh dipanah peti pula sebab main. Ini SOP. Dia panggil sunnah fi'liyah.
Dari segi zamanun, waktu, Nabi ajar korban mesti buat lepas sembahyang raya, tak boleh buat sebelum. Nabi ajar keluar zakat fitrah mesti sebelum sembahyang raya, tak boleh bayar selepas. Atau dari segi makanan tempat, Nabi ajar buat haji di Mekah, tak boleh pergi ke lain. Tak boleh buat haji stadium Darul Makmur, tak boleh. Buat haji di dalam kota, tak boleh. Tak boleh pergi, tak payah pergi haji kalau takut ke pandemik dan bagai-bagai. Ubah tempat, tak boleh. Iktikaf Nabi ajar di masjid, tak boleh buat di pasar malam. Iktikaf tak ada. Iktikaf di Bangil, tak ada pahala. Tuan-tuan singgah ke di Bangil, nama itu iktikaf fi hadzal Bangil lillahi taala, tak ada markah. Sebab tempat itu tidak digazetkan sebagai tempat iktikaf. Iktikaf di masjid. Apa itu para penonton yang menonton siaran di rumah, datang-datanglah ke masjid. Asyik nak tengok live dia kerja. Bukan boleh nak buat live, kini nyanyi datang ke masjid. Sebab di masjid ada pahala iktikaf. Duduk di rumah bucu katil memanglah sedap, keknya tak ada lah extra bonus pahala. Memang sedap tengok ceramah bucu katil, sedap sangat. Sambil menerak ada tengok kita ceramah. Orang lain yang bertopeng lemah pada tadi, kenapa? Sedap duduk di rumah. Jangankan dengar ceramah pun sedap betul. Saya berapa setahun lebih ceramah online, oh sedap sangat tuan-tuan. Duduk bucu katil, letak telefon, habis siaran baring selalu tidur terus. Datang ke masjid malu dengan topeng dengan bagai-bagai, tapi kenalah untuk nak dapat pahala ekstra. Dan yang terakhir sunnah Nabi ini adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah ni apa saja yang Nabi benarkan tapi Nabi tidak bercakap. Contohnya ada satu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id ni dia cerita dia dihantar oleh Nabi untuk buat kerja perisikan dengan satu platun lah. Dia pun pergi. Ringkas cerita, dia pergi ke kampung pedalaman. Dalam operasi itu, dalam perjalanan singgah di kampung Badui. Badui ni macam kita, masyarakat orang asli lah. Dia singgah kampung tu, jumpa dengan Tok Batin. Maka bila jumpa dengan Tok Batin, fasa'alnahumul qira, kami pun minta dengan Tok Batin, ra'i kami ni boleh tak anggap kami ni tetamu, mana buat makan sikit, buat minum sikit. Tapi falam yaqruna, Tok Batin tak nak layan. Dia kata, awak orang Islam, buat benda aku nak tolong, sudah pergi balik. Tok Batin ni batin Badui, bukan batin tempat kita. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri pun kecil hatilah, kita nak jadi tetamu dia, dia tak nak layan pada kita. Akhirnya tentera Islam keluar buat kemah tempat lain. Ringkas cerita, tiba-tiba tengah malam datang satu orang kampung tadi, datang cari orang Islam. Dia kata, tuan-tuan minta tolong sikit tuan, hal fikum may yarqi minal aqrab. Di kalangan tuan-tuan ni ada hak pandai ngobat orang kena gigit kala jengking. Abu Sa'id Al-Khudri tanya, apa pula? Kami punya Tok Batin kena sengat kala jengking, tolonglah tuan, dia nak menafas macam nyawa-nyawa ikan tu. Abu Sa'id pun bila orang tanya siapa hak pandai, dia ngaku selalu, ana, kata dia, saya pandai. Sebenarnya dia tak pandai, tapi dia sakit hati. Siang tadi aku minta sirak segelas, tak beri. Malam kena minta tolong, pulang paku buah kerah. Dia kata, aku boleh ubat. Kata, tuan tolonglah, tuan pandai, tolonglah ubatkan Tok Batin. Kata dia, la arqihi hatta ta'tuna ghanaman. Aku boleh ubat, tapi syarat aku nak kambing seekor. Itu tujuan dia. Aku boleh ubat, aku nak kambing seekor. Orang kampung tu jawab, fa inna nu'tikum salasina syatan. Kalau tuan ubat ke bos kami ni dia sihat, jangankan seekor, kami bagi 30 ekor kambing. Sudah. Apa saya kata, berat kita ni, tak apalah, pergi jugalah try. Faqabilna faqara'tu alaiha alhamdulillah 7 marrat. Kata Abu Sa'id, aku pun pergilah ke Tok Batin tu, tak tahu benda nak baca, aku baca Fatihah. Aku baca Fatihah 7 kali, doa pada Allah, baca. Fabara'ah, tiba-tiba sembuh. Bila dah sembuh, tadi dah berjanji, wa qabatnal ghanam, tak pasal-pasal aku dapat 30 kambing. Bila dapat 30 ekor kambing, bawa balik ke kemah. Rakan-rakan dia, hak tentera lain pun kata, kita ni ada kerja, nak pergi buat kerja perisikan, nak jadi espionage, takkan nak bawa kambing orang nampak kita. Dah guna gaya, patah baliklah ke Madinah.
Kita kena tanya dengan Nabi ni, rasuah ke tak ni? Ya tak ya juga. Patah balik ke Madinah. Falamma qadimna alaihi zakartu lahu allazi sana'tu. Kata Abu Sa'id, aku sampai di Madinah cari Nabi, aku cerita terus pada dia. Begini, akhirnya saya baca Fatihah, saya dapat tu 30 kambing gini. Apa pandanganmu ya Rasulullah? Nabi diam. Tiba-tiba Nabi tanya, wa ma alimta anha ruqyatun? Mana awak tahu Fatihah ni boleh jadi jampi? Awak belajar di mana? Kata Abu Sa'id, saya entah je ya Rasulullah, saya pun tak tahu juga, saya main baca je. Nabi diam. Kemudian kata Nabi, aqbidul ghanam wadribu li ma'akum bisahmin. Tak apalah, 30 kambing tu awak ambil, tapi seekor bagi saya. Seekor bagi saya. Ini hadis riwayat Tirmizi, Bukhari dan Imam Muslim. Apa pelajaran hadis ini? Nabi tak cakap apa-apa, tapi telah menerbitkan beberapa hukum di dalam Islam. Pertama, apakah hukum mengubat orang kafir yang sakit? Dibenarkan. Sebab Nabi tak larang. Kan Abu Sa'id dia ngubat tok batin yang bukan Islam. Kalau Nabi larang, mesti Nabi dah marah. Bila Nabi tak cakap apa-apa, maka hukumnya diizinkan kita mengubat, merawat orang bukan Islam. Jadi kalau ada tuan-tuan ni yang kerja doktor, kerja jururawat, masa ini kalau orang tu sakit, jangan kira agama, kira manusia. Jangan saya orang Islam, saya orang kafir dia mati je belaka. Jangan begitu. Nabi suruh kita, ajar kita ihsan kepada manusia. Kucing pun kita ihsan, tak dengan orang tak boleh ihsan. Jadi kita raikan. Hukum pertama. Hukum yang kedua, bolehkah seseorang itu menggunakan Al-Fatihah sebagai jampi? Boleh, sebab Nabi tak marah. Ada Nabi marah? Tak, cuma Nabi tanya, awak tahu mana Fatihah boleh jadi jampi? Sentang je Rasul. Nabi diam. Kalau salah, Nabi dah tegur. Pandai-pandai sangat baca Fatihah. Aku tak ada ajar Fatihah tu untuk menyampi-nyampi korang, cuba semayang sudah. Nabi tak marah. Artinya boleh. Jadi kalau tuan-tuan ada orang tak sihat, kembung perut, hulu gelas air minta jampi, jangan tolak. Minta maaf, saya bukan ustaz, saya baru nak start. Jangan. Ambil je air tu, baca je Fatihah. Baca 7 kali. Wow, baca. Hukum yang ketiga, apa hukumnya seorang qari Quran mengambil upah? Dibenarkan. Sebab Abu Sa'id Al-Khudri hanya baca Fatihah 7 kali, dapat upah berapa banyak? 30 ekor kambing. Mana kita kalau buat majlis, panggil qari ke panggil orang mengaji marhaban, jangan petikai beri sagu hati pada dia. Sebab Nabi tak marah pasal sibuk-sibuk. Nabi boleh je cakap, alah tak payah, ikhlas sudahlah, baca Fatihah pun nak kira bukan ada model Leo je. Tak. Nabi kata, berapa? 30. Bawa aku seekor. Jadi kalau buat majlis, panggil ustaz-ustaz baca Yasin apa, bagilah sikit. Cuma saya selalu pesan ke ustaz-ustaz, kalau orang bagi duit baca Quran, janganlah nampak mengambil sangat, buatlah malu sikit. Allah, buatlah Allah tu sikit. Jangan macam nak sangat dengan orang kampung. Ustaz pun nak duit juga. Nak kek jangan nampak. Buatlah terkejut sikit. Allah. Kena ada begitu sikitlah. Cuma tuan-tuan ni takut terlupa nak berpesan. Walaupun sunnah Nabi ni kita wajib ikut 100%, suka saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, ada juga sunnah Nabi yang kita tak dibenarkan ikut walaupun kita cinta sangat pada Nabi. Perkara-perkara ini dipanggil perkara khusus untuk Nabi sahaja, dan para ulama memberi gelaran yang pelbagai. Ada yang mengatakan khususiyat Rasul, ada yang panggil khasa'is Rasul, ada yang panggil sunnah khassah, ada yang panggil khisalin Nabi, ada yang panggil simat Rasul, ada yang panggil sifat Rasul. Ada berapa jumlah perkara-perkara yang dikhususkan pada Nabi saja kita tak boleh buat? Ini beza pandangan. Al-Imam Abu Sa'id An-Naisaburi dalam kitab Syarful Mustafa, dia mengatakan ada 60 perbuatan Nabi kita tak boleh ikut. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Muqaddimah Syarah Sahih Imam Muslim, ada 1200 sunnah Nabi yang kita tak boleh ikut. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal, ada 1000 sunnah Nabi yang kita tak boleh ikut. Ada ulama yang mengatakan 3000 sunnah Nabi yang kita tak boleh ikut. Bahkan ada juga yang kata 60,000 perkara kita tak boleh ikut. Termasuklah mukjizat Nabi.
membelah bulan. Tuan-tuan tak payahlah nak belah bulan, sunnah Nabi. Atau Nabi boleh keluar air daripada celah jari, tak payah, itu semua khas untuk Nabi. Bahkan ada ulama membahaskan apa hukum kita beritahu orang tentang khususiat Nabi ini. Ada ulama yang mengatakan jangan cerita pun benda ni pada orang. Ada antara ulama'nya, antara Imam Abu Ali Al-Khairan daripada kalangan Syafi'iyah, dia kata tak payah cerita ke orang ramai, biar benda ni tak tahu. Ada ulama' mengatakan harus membicarakan benda ini untuk menambah ilmu pengetahuan. Ini pandangan Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin dan kitab At-Tahzib. Ada ulama' mengatakan sunat kita beritahu pada orang benda ini. Cuma pendapat yang dipilih adalah kita kena beritahu kepada orang ramai supaya masyarakat tidak meniru Nabi secara sembrono. Ada berapa sunnah Nabi yang kita tak boleh ikut? Ada bahagian-bahagian dia. Pertama, ada perkara-perkara yang dikhususkan hanya untuk Nabi dari segi kewajipan. Ada perkara yang dikhususkan untuk Nabi dari segi larangan. Ada perkara dikhususkan untuk Nabi daripada benda harus, dan ada perkara yang khusus pada Nabi dalam perkara-perkara kelebihan tertentu. Apa contoh? Baik, ada yang Nabi ini disuruh buat kewajipan tapi tidak wajib kepada umat dia. Apakah contohnya? Semayang duha. Semayang duha wajib bagi Nabi, tidak wajib bagi kita. Mana tuan-tuan kalau nak buat, tak buat rugi, tidak jadi sampai mewajibkan. Yang kedua, semayang witir. Nabi wajib semayang, kita tak. Tapi kalau dapat buat tiap-tiap malam, bagus. Kayaknya nak buat tiap malam apa, bulan puasa pun celung-celah agak witirnya, lepas tarawih sapu punggung, lepas tarawih sapu punggung. Bila nak witirnya? Begitu juga Nabi wajib mendirikan 2 rakaat sebelum semayang subuh, sunat fajar, wajib, kita tak. Begitu juga Nabi wajib melakukan qiyamul lail, solat malam, kita tak. Begitu juga Nabi, dia wajib beristighfar kepada Allah tiap-tiap hari, minimum 70 kali ataupun 100 kali sehari semalam, kita tak. Tapi kalau dapat buat, bagus, cuma tak diwajibkan. Ada pula bersifat larangan kepada Nabi tapi tidak kepada kita. Contoh, Nabi dilarang menerima zakat. Tuan-tuan kita ni anytime suka sangat menerima duit zakat, nunggu masa jadi asnaf saja. Nabi tidak mengambil zakat. Ini berdasarkan pendapat yang paling kuat, berdasarkan hadis daripada Imam Muslim. Yang kedua, Nabi dilarang makan benda-benda yang berbau. Contohnya bawang putih, bawang besar, termasuklah kalau sekarang ni mustangking lah, Nabi tak dibenarkan makan. Apa saja yang bau Nabi tak boleh. Sebab Nabi dia kena on call 24 jam untuk menyambut kedatangan malaikat membawa wahyu. Dan malaikat dia paling pantang benda berbau. Fa innal malaikah tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat dia sangat sensitif dengan bau-bau busuk ini. Dia tak mau, dia patah balik. Yang ketiga, ada benda-benda yang diharuskan pada Nabi yang kita tak boleh buat. Pertama, Nabi dibenarkan semayang sunat mutlak selepas asar. Kita lepas asar tak boleh semayang sunat dah, Nabi boleh. Begitu juga Nabi dibenarkan semayang witir atas kenderaan, kita tak boleh. Yang ketiga, Nabi dibenarkan berpuasa wisal. Apa makna puasa wisal? Puasa tak berbuka. Macam kita puasa hari ni pukul 6.50 lebih kita buka lah. Tapi Nabi dia boleh tak berbuka sampai isyak, sampai malam ataupun sepanjang hari dia tak buka pun tak apa. Tapi dia tak bagi kita buat. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal fi saum. Kata sahabat, Nabi larang kami berpuasa wisal terus menerus. Faqala lahu rajulun minal muslimin. Tiba ada seorang tanya, ya Rasulullah, innaka tuwasilu ya Rasulullah, bukankah tuan puasa wisal tak berbuka langsung? Kata Nabi, wa ayyukum mithli, kamu punya badan tak sama dengan saya. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, saya ni walaupun tidur Allah beri saya makan dan minum semasa saya tidur, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Jadi kita kalau puasa masuk maghrib kena buka. Nabi dibenarkan wisal sampai tengah malam, dia boleh buka bila-bila. Mana bukan maghrib dia boleh selebih daripada itu. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa kita tidak mengizinkan. Apa yang penting, sunnah is our priority. Daripada sudut keutamaan ini, hendaklah kita jaga sunnah Nabi ni elok-elok, kerana inilah satu-satunya mata rantai hubungan kita dengan Nabi SAW. Dengan kita menjaga sunnah Nabi, hadis Nabi, pelakuan Nabi, cara ibadat Nabi, percayalah hidup kita akan jadi lebih barakah lagi. Kita sama berdoa kepada Allah. Beberapa sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan dalam ibadat semayang, seperti merapatkan saf, bersalam selepas berjemaah dan sebagainya, dapat kembali kita amalkan dalam waktu terdekat. Tapi seperti yang kita dah didik selama ini, kita tidak mempertikaikan sebab kita dalam keadaan dipaksa. Kita dipaksa. Maksudnya orang yang dipaksa tidak ada dosa, orang yang terpaksa. Boleh atau tidak kita kata kita terpaksa? Ya, sebab kalau tak buat kita didenda, maka denda itu adalah paksaan. Maka orang yang dipaksa, jangankan sah renggang, makan babi pun tak berdosa. Tak pisah, awak makan babi, beres boh, tak berdosa. Sebab dipaksa. Bukan kita ndak sedap semayang jarak, kita kekal je lah begini, tak. Kita dipaksa. Tapi insya-Allah dalam melihat kepada perkembangan semasa di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan banyak masjid di Timur Tengah, saya kira benda ni dalam waktu yang terdekat akan dibuat satu keputusan yang baik. Cuma janganlah para jemaah bila dah boleh rapat saf, masih lagi tak ramai yang datang. Bila tanya ngapa ni rapat sah tak datang juga, tak nak ustaz, tak boleh bersalam, tak sedap, sampai sudah tak datang masjid, pasal jangan mencari alasan. Kerana semayang di masjid juga adalah sunnah Nabi SAW. Jangan kerana nak hilang satu sunnah, kita hilang sunnah yang lain pula. Jangan jadi begitu. Sekadar itu, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa-doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.